Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pelajar tahun 5. Hari ini kita akan belajar matematik kemahiran 4.2 iaitu perkaitan dalam unit masa di bawah tajuk kecil iaitu menukar unit masa melibatkan perpuluhan. Diharapkan selepas selesai sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini, para pelajar tahun 5 dapat menukar unit masa yang melibatkan perpuluhan sama ada mendarab ataupun sebagainya, tapi kita kena menggunakanlah perkaitan masa bagaimana menukar unit masa. Bagi menukar unit masa, kita ulang kaji lagi sekali. Memang kena ulang banyak kali lah bagaimana menukar unit masa, kerana seperti juga kamu menghafal sifir, perkara ini sangat penting ya. Kita kena tahu apakah minit kepada saat berapa. 1 minit bersamaan 60 saat. Okey, 1 jam bersamaan 60 minit. 1 hari bersamaan 24 jam. 1 minggu bersamaan 7 hari. 1 bulan bersamaan 4 minggu. 1 bulan juga bersamaan 30 hari. 1 tahun bersamaan 52 minggu jika dikira dalam minggu. Dan 1 tahun bersamaan 12 bulan. Ya. Dan 1 tahun juga dalam hari ialah 365 hari. 1 tahun juga jika dikira dalam tahun lompat iaitu 366 hari. 1 dekad bersamaan 10 tahun dan 1 abad bersamaan 100 tahun. Satu lagi ialah tentang kurun yang maksudnya sama dengan abad iaitu 1 kurun bersamaan 100 tahun. Dan yang terakhir ialah tentang bukan terakhir lagi yang melibatkan penukaran dekad. Jangan lupa 1 abad ataupun 1 kurun ni jika ditukar pada dekad ialah 10 tahun dan 1 alah bersamaan 1000 tahun. Okey, cikgu laju-lajukan yang ni sebab kamu dah ulang kaji 2-3 kali dah tapi kena hafal. Okey. Bagi soalan yang pertama. Okey, cuba lihat apakah soalannya? Iaitu 4.5 jam hendak ditukar kepada minit. Perkara pertama yang kita kena tahu ialah bagaimana perkaitan antara jam dan minit. Kena ingat balik, 1 jam bersamaan berapa minit? 1 jam bersamaan 60 minit. Okey, ini yang kena tahulah yang pertama sekali. Jadi apabila kita ingin menukar jam kepada minit, mestilah mendarab 60. Darab 60. Jadi 4.5 jam kita mestilah darab dengan 60. Darab 60. Okey, ini langkah cara pertama lah. Cara pertama cikgu tunjuk. Okey, 4.5 jam kita darab dengan 60. Jadi berapakah jawapan dia? 4.5 jam bila kita tukar kepada 60. Kita darab dengan 4.5 kalau kita kira bentuk lazim. Ingat bentuk lazim? Kalau nak berkira betul tak apa. 4.5 darab dengan 60. Okey, kita dapat ni sifar kan? Turunkan sifar dulu. 5 kali 6 30 naik 3. 4 kali 6 24 tambah 3 27. Okey, jadi di sini ada satu TP satu tempat puluhan. So jawapan kita akan jadi 270 minit. Okey, itu kaedah pertama. Okey, kaedah pertama Kaedah kedua. Apakah kaedah kedua? Kaedah kedua kita asingkan. 4.5 kita asingkan. Jadi apa dia yang kita asingkan? Pertama kita buat 4 dulu. Okey, 4 darab 60. Kemudian kita tambahkan dengan yang nombor sebelah dia. Nombor sebelah dia apa? 0.5 0.5 darab 60. Dan 0.5 darab 60. Okey, apa jawapan dia? Jadi pertama sekali 4. 4 darab 60 jawapannya ialah 4 kali 60 ialah 240. Okey, tambah 0.5 darab 60 berapa? 0.5 darab 60 ialah 30 30. Kalau kita lupa, kita cuba kira tengok. 0.5 darab 60. Berapa? Sifar kan turun. 5 kali 6 kan 30. 30 letak satu titik. Jadi 30 kan? Okey, jadi kita dapat 240 tambah dengan 30 jadi jawapan kita 270 minit. Ini kaedah kedua. Okey. Kaedah pertama tadi ialah darab terus dengan 60. 4.5 darab 60. Okey. Dapat jawapan. Kaedah kedua ialah kita asingkan. 4 ni kita jadikan 4 darab 60.
5 ni, 5 ialah 85. Titik kan ada kan? Apa? 0.5 darab 60. Dapat jawapan 240. Tambah dengan 30. Jawapannya 270. Okey. 270. Ni tadi ada puluhan. Okey. Okay, itu soalan pertama. Boleh faham? Okey, soalan seterusnya melibatkan penukaran hari kepada jam. Okey, hari nak tukar pada jam. Satu hari bersamaan 24 jam. Ingat So, 0.25 kita darablah dengan 24. Okey. 5 kali 4, 20. 2 kali 2, 2 kali 4, 8 tambah 2, 10. Okey, 5 kali 2 lagi. Kita darab pula 10 tambah 1, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. So, kita dapat jawapan. Kita tambah ni, kita dapat 6 sifar-sifar. Jangan lupa ada 2 TP sini. Okey, sini ada 2 TP. So, sini pun 2 TP. Jawapan kita jadi 6 saja. Iaitu 6 jam. Okey, boleh faham tak? Itu kalau menggunakan kaedah darab terus dengan 24. Okey, cikgu tunjukkan kaedah kedua. Kaedah kedua ni, kalau kita ingat baliklah. 0.25 ni bersamaan berapa dalam pecahan? 1/4. Jadi 1/4 ni, kita teruslah darab dengan 24. Okey. Di sini kita boleh dapat 6 lah. Ini kalau guna pecahan. Seolah balik semula pada pecahan. Okey. Tak apa, kita gunakan perpuluhan lah. Kita belajar perpuluhan ni. Okey, soalan kedua. Soalan pertama tadi dah selesai. Okey, soalan kedua. Soalan kedua melibatkan 1.75 hari kepada jam. 1.75 darablah dengan 24. Okey, kalau kita darab macam biasa, 5 kali 4, 20. 7 kali 4, 28 tambah 2, 30. 1 kali 4 tambah 3 lagi dapat 7. Okey, 5 kali 2, 10. Naik 1. Ni dah habis ni. 7 kali 2, 14 tambah 1, 15. Naik 1. 1 kali 2 dah 2. Tambah 1 jadi 3. Okey, kita tambah semua ni dapat apa? Sifar, ni sifar. Ni sifar kan. 7 sampai 5, 12. Tak muat je kita sini. 2, naik 1 jadi 4. Okey. 4 yang lupa sini ada titik perpuluhan ni. 2 TP ni. Ni ada 2 TP atau 2 tempat puluhan. Sini pun 2 tempat puluhan. Dapatlah 42. 42 apa ni? 42 jam. Okey. Itu kaedah pertama. Kaedah kedua. Ni kalau kita nak pemudahkan ada cara dia lah. Kalau siapa tengok buku teks dia nampak dia bagi macam mana. 1.75 ni dia asingkan. 1.5 ni ialah 1 hari. 1 hari tambah dengan dia asingkan 0.75 hari. Okey. 1 hari kan dapat 24 jam. Okey, selesai. 0.75 ni dia asingkan lagi. Jadi 0.5 hari. Tambah dengan 0.25 hari. Kan? 0.5 tambah 0.25 dapat 0.75. Kenapa dia asing gini? Sebab dia nak memudahkan. 1 hari 24 jam. 0.5 maksud separuh hari. Separuh hari 24 tambah 12 lah. Separuh hari. 0.25. 0.25 macam soalan kat atas ni lah. 6. 6. Jadi 24 tambah 12 tambah 6 dapatlah 42 jam. Okey. Boleh rujuk buku teks. Siapa tak ingat, siapa nak tengok dengan apa yang jelas lagi, tengok buku teks. Okey, muka surat 135 ada contoh. Kita pergi soalan yang seterusnya, menukar tahun pula. Tahun kepada bulan. 1 tahun berapa bulan? 1 tahun bersamaan 12. So, yang ni kena darablah dengan 12. Okey, senanglah. Ni 5 kali 2, 10. Naik 1. 9 kali 2, 18 tambah 1, 19. Naik 1. 2 kali 2, 4 tambah 1 jadi 5. Okey, ni 5 kali 1, 5. 9 kali 1, 9. 2 kali 1, 2. Kita tambah. Dapat 14. Sini dapat 15. Naik 1 dapat 3. Okey. 3, 5, 4, 0. Jangan lupa ada titik perpuluhan. 1 TP. So, jawapan kita 354. Apa? Bulan. Okey. Yang penting, darab tu betul. Darab dengan 12. Kan? Senang kan? Okey, kita pergi kepada apa ni? Contoh yang ketiga.
Menukar dekad kepada tahun. Okey, dekad. Nak pergi tahun. Satu dekad berapa tahun? Satu dekad bersamaan 10 tahun. Ingat balik awal-awal tadi. Jadi bila satu dekad bersama 10 tahun, soalan ni dekad ni nak tukar pada tahun, kita darab dengan 10. Okey. Turunkan sifar. 3 ke 1, 3. 1 ke 1, 1. Jangan lupa ada satu tempat perpuluhan. So jawapan kita pun 1 TP. 1 TP. Satu tempat puluhan. Tak nampak je pakai warna kuning. Nampak sikit. Okey. Jadi jawapan kita ialah 13 tahun. Okey. Ada cara lain tak? Ni ada cara lain. Okey, cara lain ialah 1.3 dekad nak tukar kepada tahun, kita darab 10, gerak titik. Okey, ini satu-satu kaedah yang seronok lah. Kalau darab dengan 10, darab dengan 100, cikgu suka gerak titik saja. Ada berapa sifar? Satu sifar. So gerak sekali ke kanan. Titik ni kita gerak ke kanan sekali. Jadi titik ni akan berubah tempat. Jadi 13 perbulan kosong. 13 perbulan kosong, 13 sifar ni 13 lah. 13 tahun. Ni kaedah yang aku tunjuk ni, kaedah yang kedua ni gerak titik. Okey. Senang kan gerak titik ni. Okey. Yang seterusnya, soalan menukar abad kepada dekad. Okey, apa dia? Satu abad berapa dekad? 100 bukan. 100 tu satu abad bersama 100 tahun. Ni dekad. Satu abad bersamaan 100. Satu abad. Sorry. 100 pula. Satu abad bersamaan apa? 10 saja. 10 dekad. Okey. Jadi macam nak jawab? Okey. Jadi kita boleh gerakkan titik. Dia cakap tadi kalau melibatkan nak kalau buat untuk lazim pun boleh 5.1 darab 10 kan. Sifar turun 1 ke 1, 1. Okey, letak titik, jawapan 51 dekad. Kalau kita gerak titik lagi mudah. Gerak titik kita gerak sekali ke kanan. 51. Okey, senang. Okey. Yang seterusnya 1.1 abad berapa dekad? Okey. Samalah darab dengan 10. Gerak titik sekali. Jawapan jadi 11 perbulan sifar ataupun 11 dekad. Senang saja. Kalau darab 10, 100 ni gerak titik je lah. Tak ada cara lain. Yang paling senang sekali gerak titik saja. Okey. Ada lagi? Ya. Okey, ada lagi satu yang berkaitan tentang abad kepada tahun. Abad kepada tahun. Satu abad bersamaan 100 tahun. Okey. Jadi sifar bulan 6, 7. Apa lagi? Kita darab dengan 100. Kita gerak berapa kali? 2 kali. Okey, 2 kali sebab ada 2 sifar di sini. Sini ada 2 sifar. Kita gerak 2 kali sekali. 2 kali. So jawapan kita 67 titik sifar. Sini 67 bulan sifar tu 67 lah. 67 sebab 67 tahun. Okey.